Jadi kita buka ruang untuk sebarang soal jawab di dalam slot tanyalah Ustaz. Dengan segala hormatnya dipersilakan kepada puan-puan, akak-akak sekalian kalau ada soalan. Apa-apa soalan lah, yang tak kira apa-apa soalan dulu, sama ada yang ni ataupun di luar daripada tajuk. Ya. Ya. Kena? Stroke. Okey. Angin Ahmad, okey. Lepas tu dia bila waktu tu dia nak sembahyang. Okey. Macam mana nak sembahyang, foto nanti dia dalam paper. Dalam papers. Okey. Di mana dia? Okey. Pertama sekali, bersihkan segala najis yang ada pada tubuh badan dia. Makna kata sebelum dia berwudu, kita bersihkan pampers dulu, salin pampers baru. Okey. Masalahnya saja taklah. Tak apa, itu boleh. Tak apa, itu boleh dibantu oleh, kalau dia di hospital ke di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Kena minta seorang lah tolong bantu. Suami dia ke anak perempuan lelaki ni? Suaminya kerja. Oh, suami kerja. Tak ada yang dia nak menengok. Yalah. Tak lalu. Okey. Kena, okey, tak apa. Ada cara. Okey. Sekarang ni kalau suami dia balik, minta suami dia uruskan. Okey. Ganti pampers baru. Okey. Kemudian dah selesai, pampers tu hanya terpakai untuk satu solat wajib dan beberapa solat sunat. Okey. Kemudian ambilkan wuduk dia. Wuduk itu pun hanya tahan untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Okey, yang ketiga bantu dia berwuduk. Maksud kata suami dia mesti berwudukkan, ambilkan wuduk untuk dia. Maksudnya suami dia ambil tu, sapu kat muka macam kita buat pada mayat lah. Ambilkan wuduk untuk mayat tu. Tak baik ke? Tak apa. Akak, apa ni akak lah, sebagai ibu dia, bukan suami dia. Akak kena buat sebab akak ibu dia, ibu mertua kan. Ibu mertua boleh, tak ada masalah. Anak perempuan pun tak ambil wuduk, takkan tak lalu. Tak nak menggantikan mata pampers dia tu. Tak, itu tak apa, itu tak apa. Suami dia tak ambil wuduk ni tadi. Itu akak boleh buat. Ambilkan wuduk dia, macam kita ambilkan wuduk orang meninggal tu. Ambilkan wuduk tu. Kemudian beritahu pada dia boleh buat semayang jamak, sebab dia ada kesukaran untuk melaksanakan semayang pada waktu dia atas sebab menanggung najis tadi. Dia boleh semayang jamak. Boleh dia boleh semayang jamak, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Yang tak boleh qasar saja. Jamak boleh. Jamak boleh. Jamak boleh. Kalau kata suami balik daripada kerja pukul 5, jamak tak akhir lah. Sebab dia balik lepas waktu Asar. Jadi Zuhur dengan Asar jamak tak akhir. Untuk malam buat jamak takdim Maghrib dengan Isyak. Itu cara. Wallahu a'lam. Kemudian bab telekung tu, saya nampak boleh, sama ada nak dipakaikan telekung ataupun tudung biasa. Boleh. Sebab dia ada kesukaran untuk memakai telekung macam mana orang sihat yang biasa. Sebab dia dah bedridden ataupun dia dah terlantar atas katil, macam mana kita nak pakaikan telekung dia. Jadi cukup setakat dia menutup aurat yang perlu saja. Kemudian semayang dia ialah semayang isyarat batu. Beritahu dia tak payah nak bagi bangkit, kita nak dirikan dia nasut, tak payah. Dia boleh semayang isyarat menggunakan mata kerana anggotanya lemah. Tak boleh nak menggerak, nak melakukan pergerakan solat walaupun duduk. Tak boleh. Nak duduk pun kalau nak ambilkan wuduk tak boleh, Ustaz. tak boleh, pasal dia bukan mahram dia, suami dia. Saya nampak macam tu. Saya nampak setakat yang saya mengaji macam tu. Sebabnya ada lagi mak mertuanya. Kalau dah tak ada siapa-siapa, tinggal kalau kata ada anak dia.
Kalau dah tak ada siapa-siapa yang lagi yang mahram dia, suami yang tinggal, maka boleh ketika itu suami dia memakai sarung tangan dan mengambilkan wudu untuk isteri dia. Sebab dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Memang tak ada dah, dia berdua je. Kan anak pun tak ada, mertua pun tak ada, mak ayah pun tak ada, adik-beradik pun tak ada. Kalau ada adik-beradik, misalnya kata adik-beradik datang ziarah, minta adik-beradik yang tolong ambilkan wudu. Tak payah suami. Ya. Kalau dah tak ada sesiapa tu, barulah suami ambil alih. Mana suami ambil alih tu atas sebab darurat. Ya. Sebab dah tak ada siapa-siapa dah. Yang boleh. Selagi ada ruang orang mahram dia untuk mengambilkan wudu untuk diri dia, maka suami ni tadi tidak boleh mengambilkan wudu untuk isteri dia yang sakit terlantar tadi. Begitu keadaan dia. Wallahu rasuluhu a'lam. Okey, soalan lain? Kalau ada. Soalan lain? Kalau ada. Dia kalau tak sedar tu lain. Tak sedar dia tidur, dia koma kan. Orang yang koma terlepas daripada taklif syarak. Sebab koma tu dikatakan hilang akal. Bila hilang akal, dia tak wajib melakukan apa-apa pun. Kan? Semayang ke, puasa ke, tak kira. Jadi kalau puasa Ustaz, dia kena bayar fidyah ke? Kalau sakit dia tu, kalau sakit dia tu doktor sahkan memang sakit dia ni berpanjangan, ya, contohnya, maka dia boleh membayar fidyah sahaja untuk sebulan. Mana 30 hari kali dengan RM1.75 bayar fidyah. Dan kita kena beritahu maklum kepada pegawai zakat, saya nak bayar fidyah ni untuk mak saya sekarang terlantar sakit, disahkan doktor memang berpanjangan, tidak akan kembali sembuh. Jadi dia kami nampak dia tak perlu puasa, maka kami bayarkan fidyah untuk mak kami ni sebanyak sekian selama bulan Ramadan tahun 1435 Hijriah. Jadi kira lah 30 kali dengan 175 berapa dalam dekat-dekat nak RM60 lah. Kan? Sebab 30 kali 2 dah RM60. Dekat-dekat nak RM60 lah. Macam kalau mak biasa tu asalnya dia sihat, lepas tu tak sihat, kita kena bayar fidyah. Ini kalau macam yang mengandung daripada kecil lagi, dia memang tak tahu apa je. Okey, yang itu dia terlepas taklifan syarak daripada asal, maka tak perlulah bayar fidyah. Dia daripada umur pasal dia setahun. Ya daripada setahun dia sakit macam tu, lantar je kan, memang dia kan sampai dia boleh mesut, tapi dia tak tahu macam kalau doktor mengesahkan akalnya, tak salah saya dalam perbincangan saya kami dulu, kalau akal dia 75% ke atas tak ada, maka dia dikira seorang yang tidak boleh diberi taklif syarak. Maknanya dia tak perlu puasa, tak perlu semayang, tak perlu puasa, tak perlu apa-apa. Maknanya dia tak perlu apa-apa pun, tak berdosa lah. Maknanya kalau dia tak puasa pun tidak perlu membayar fidyah. Tak bayar. Sebab dia memang keluar daripada, terkecuali daripada tanggungjawab syarak. Tadi. Kalau kita dah tahu puasa dia pun tak tahu nak memanglah dia akal tak ada. Tapi bukan gila. Kalau gila tu sah-sah santai-santai memang tak ada akal kan. Ni dia tak gila. Dia kenal. Dia kenal, dia tahu bila sebut dia kenal, dia tahu kan, dia tahu kan. Tapi dia itu pun atas pemeriksaan doktor lah. Kalau doktor sahkan diri macam tu, kita faham. Doktor nak umur dia anak macam tu, umur daripada setahun sekarang. Yalah, daripada setahun sekarang dah 40 tahun kan. 42. Umur dia setahun pada ustaz. Yalah, makna kata dia memang tak akan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk wajib puasa, wajib semayang, wajib puasa dan sebagainya, tak ada. Kalau kita kan dia nak pergi suruh orang. Okey, soalan lain? Wallahu a'lam. Ada tak soalan lain? Ya. Okey, tak apa. Sila tanya korban. Okey. Lepas tu dari korban ni kita nak sebab pada keluarga kita, misalnya dari dekat KL lah yang keluar daripada kawasan kita. Keluarga kita tu macam kurang kemampuan lah. Mana tak boleh tak? Sedekah daripada bahagian kita dia. Daripada bahagian yang kita korban. Dan bagi pada orang luar lah. Maksud saudara kita yang datang daripada luar kan. Kita kena bagi sedekah kan. Boleh? Boleh. Tak masalah.
Macam mana? Daging korban haram dibawa? Daging korban ni, dia kata haram dibawa keluar daripada kawasan kita ni, maksudnya pakai air gitu lah. Sebab ini ramai bukan dia kata. Okey, akak jangan lupa bahawa daging korban itu dibagi pecah 3. Satu untuk peserta, satu untuk petugas, satu untuk fakir miskin dan orang awam. Ni maksud saya misalnya lah. Bahagian kita lah, kita punya bahagian peserta. Kita punya lah. Kita dah bagilah saudara kita. Boleh bagi. Boleh bagi. Sebab itu kita hak kita punya. Yang tak boleh, kata ustaz tu, yang tak boleh barangkali yang bahagian fakir miskin tu, itu tak boleh bagi orang luar. Kena cari dulu orang kita sini. Tapi kalau bahagian peserta, akak dapat 3 kilo daging, 2 kilo tulang dan bahagian-bahagian organ dalaman sebagai peserta. Okey, akak ingat 3 kilo ni banyak, bagilah sekilo ni pada saudara kita. Dia pun datang beraya sekali, bagilah dia pun balik KL di sekilo daging ni. Boleh? Sebab itu kita punya. Tapi yang tak boleh ialah yang bahagian fakir miskin awam tu. Yang itu tak boleh bagi kepada orang luar. Sebab kena diutamakan orang dalam kawasan kita dulu, baru kita boleh bagi kepada orang luar. Kalau yang kita punya tu boleh dah dibagi. Tak ada masalah, kita punya. Ialah sebab 2-3 hari sebelum raya tu, saya tanya pun 9 kat ada tak pun 9 kat TV tu. Tak pernah jawab. Dia tak jelaskan. Tak jelaskan Soalan. Dia. Soalan tu umum. Kalau bahagian kita boleh bagi, tak ada masalah. Bahagian kita. Bahagian kita punya. Hak kita nak sedekah. Benda tu dah jadi hak milik kita. Sukan ni kita lah, kita sedekah kepada siapa? Melainkan kepada orang bukan Islam. Itu ikut pandangan mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh daging korban ini diberi kepada non-Muslim, kepada bukan Islam, tak boleh. Tak boleh. Daging korban dan juga daging akikah tak boleh. Mana kata kalau kita buat korban, kita buat majlis kenduri akikah, kita kena sediakan satu lauk lain yang untuk tetamu non-Muslim. Ini non-Muslim punya. Macam tu. Ini non-Muslim punya. Daging juga, tapi daging bukan daging akikah tu, daging luar. Ini daging ni untuk non-Muslim punya. Kita sendiri dah pecahkan. Kalau orang tu tak tanya, kita diam lah. Payah cerita. Sebab ya. Saya komando lah. Macam kita bagi satu nama kan. Okey. Macam akan kalau kata setengah orang lah semua hidup, itulah satu nama. Jadi takkanlah dapat seekor lembu atau kerbau. Kena pakai betul-betul kali lah. Dia menjadikan benda ni memang Nabi sebut, ya, daging korban itu akan menjadi tonggangannya nanti pada hari akhirat di dalam syurga. Kalau kita bayangkan benda dalam syurga ni, kita tak tahu macam mana rupa nanti. Berapa yang sebenarnya kita akan dapat? Kita akan dapat seekor ke? Kita akan dapat apa ke? Kita tak payah nak fikir-fikir. Kita serah pada Allah Ta'ala. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita buat sekali itu, adakah seekor ke ataupun banyak ke, itu serah pada Allah Ta'ala. Kerana benda di akhirat kita tak boleh takwil. Benda tak berlaku lagi, kita tak boleh agak. Tapi yang menjadi kalau ada duit tu buat dulu ya. Tak boleh terpulang lah kalau duit nak masuk korban, buatlah korban. Kalau 10 kali buat korban, buatlah. Tapi jangan fikir pula nanti esok kau dapat 10 kali 10. Nak buat apa lembu syurga kan? Syurga ni, tengok ya, Syekh Jafar Al-Bazani pernah mengarang dalam kitab Maulud Syarifil Anam. Dia kata apa? Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yusallimu wa yubarik alaih. Kita jawab, apa maknanya? Tak tahu ke mana. Apa makna al-jannatu wa ni'mah? Syurga dan segala kenikmatan di dalamnya. Sa'adun, menjadi kegembiraan, liman yusalli wa yusallim, kepada siapa yang berselawat dan mengucapkan salam, wa yubarik alaih, dan mengucapkan berkatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata
Na'imuha ni apa saja kenikmatan dalam syurga. Kan? Kita jangan bayangkan esok kalau 10 kali buat korban 10 ekor lembu akan kita tonggang dalam syurga. Nak buat apa 10 ekor lembu? Sungguh ke lembu tu? Sungguh ke lembu? Dalam syurga tu kita tak tahu. Entah tak Ferrari ke? Entah tak Lamborghini ke? Entah tak Cafe Fire ke? Entahkan wajah Ustaz Azmi ke? Tak ada siap bela. Tak tahu lah. Kita tak payah fikir-fikir lah. Kita tunggu saat ni nanti. Saat yang bahagia hanya sekejap saja. Itu di dunia memang betul sekejap je. Yang berkekalan ialah di dalam akhirat. Jadi kita tunggu je nanti saat-saat tu. Nanti kita akan tahulah macam mana rupa. Macam juga bila watannya pada Syekh Nurdin Batu Al-Banjari Al-Makki. Adakah kita baca Yasin ni sampai tak boleh pada mati? Dah puas dia menerangkan sampai. Orang tanya je. Yang udahnya dia jawab macam mana? Nak tahu sampai kita mati esok, apa tunggulah mana kita pula. Nanti akan Fatihah sampai. Itu dia cerita. Dah tak percaya sangat. Tunggulah. Macam ngakak tanya kan, sungguh ke lembu? Tunggulah nanti. Lembu ke ataupun kereta lembu ke? Tunggulah. InsyaAllah ada tu tonggangan kita. Walaupun sekali ada tonggangan kita tu. Apa rupanya entahlah. Tata burak ke lembu tapi hukum manusia, wallahualam. Tak tahu cerita dalam syurga. Esok kalau pengen syurga tak macam rupa akak macam mana enggak. Sebab ada hadis mengatakan umur kita dalam syurga esok kalau lelaki umurnya 33 tahun. Kalau perempuan umurnya 17 tahun, sweet 17. Akak cari balik gambar masa sekolah menengah Lontar 5 lah. Itulah gambar akak esok masuk syurga. Betul lah rupa. Ya ke Ustaz? Saya masa saya waktu saya perempuan Ustaz, saya 34 Ustaz. Sekarang ni je 44. Semua sama 44 buyung. Lantai bawah buyung. Dulu lain. Ya? Baik. Anak saya, dia tengok salah macam ke rumah tu. Baik. Dia keluar sini, anak saya keluar sini, nombor daging keluar tak boleh dia makan. Sekarang ni masalahnya daging yang tak boleh buat keluar ni daging siapa? Itu yang tak kita terangkan. Daging dia punya lah. Saya tak nak satu bagian tu dia tak boleh buat lumpur. Dia sekarang okey. Menjawabnya senang je. Itu tak susah. Itu tak susah. Kita tengok. Kita merujuk balik di dalam kitab kita tengok tak salah saya ada sebut tentang korban ni. Kita tengok balik. Ada tak korban? Kalau ada korban kita tengok korban sembelihan korban. Kita tengok 199 buka. Kalau ada buku buka 199. Sikit saja nampak. Sikit korban. Buku 199 tu tengok dia kata situ. Tengok bawah. Bawah sekali tengok. Menambahkan kasih sayang dan kata persaudaraan semua Islam apabila menyedekahkan kami korban tersebut pada insan yang memerlukan. Makna kata kalau kita dah dapat, kita peserta dah dapat bahagian 3 kilo daging, 2 kilo tulang dan bahan-bahan isi dalam, terpulang pada kita nak buat banyak, bawa ke mana pun terpulang pada kita. Hak kita sekarang. Yang tak bolehnya yang untuk fakir miskin tu. Itu dia. Yang kita punya supati kita lah nak simpan kat mana pun tak apa. Tak ada masalah nak buat keluar. Kata saya okey, kalau saya join korban di Pidoh, mana saya tak boleh bawa balik ke Timur lah. Saya kena simpan kat Pidoh juga. Kan? Logik atau logik tak? Akan cuba fikir balik. Kadang-kadang kita menjawab tu ialah menjawab tapi tak logik. Katalah saya ni ikut korban di sini. Saya peserta korban yang kamu untuk Nurdin ni, saya join. Jadi saya tak boleh bawa daging saya balik ke Timur lah. Saya kena simpan kat Pidoh lah. Saya nak simpan kat mana? Kalau suara dia minta tak bawa.
Iyalah. Itu saya kata, jadi akak, bila kita mendengar jawapan untuk ustaz ni, kita kena berfikir dengan logik. Logik tak jawapan tu? Dia kata daging kita haram dibawa keluar daerah maksudnya kepada KL lah. Lepas tu kalau daging tu dimasak tu masukkan. Dimasak aja lah masak. Itu akikah. Jangan lupa. Ya, saya faham. Mana sekarang jawapannya ialah saya kalau join korban di sini, saya tak boleh bawa ketemu. Bawa ketemu tak boleh. Saya kena simpan sini, kena minta kakak masak dulu baru saya bawa balik ketemu. Logik tak jawapan tu? Tak boleh dipindahkan, dia kata macam kawan tak keluar daerah misalnya jauh daripada. Yalah, betul lah kak. Maksudnya kalau macam tak masuk, saya faham tu kalau dalam video ni, kalau saya bawa balik timur tak boleh. Sebab timur tu dah luar daripada daerah. Dah tak boleh dah tu. Mana saya kena masak dulu lah. Kacau lah ni. Okey, sekarang ni macam ni saya tanya akak, okey. Sekarang Menteri Besar bagi kepada kami daging seekor lembu untuk dikorbankan. Dia kata daging lembu saya ni bagilah pada semua-semua. Saya tak ambil pun. 1 kilo pun saya tak ambil. Semua bagi kepada orang. Okey, saya dapat 2 kilo sebagai petugas, kilo sebagai orang awam. Kita 3 kilo contoh, saya bawa balik. Saya kena bagilah pada Menteri Besar, Tuan Sri, minta lah masak ni, saya tak boleh bawa balik ke timur ni, kena masak kat Lembu ni juga. Macam itulah jawapan dia. Itu sebab akak, bila jawapan, kita mesti berfikir, jawapan tu logik tak logik? Itulah dia cerita dia. Itu saya kata, jawapan logik tak logik? Logik tak? Maknanya kata, kalau mesti... Ya. Baik. 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 Okey. Jadi dia kata nak bagi makan yang gotong royong ni tak ada daging. Jadi dia ambil daging bahagian untuk korban ni untuk masak bagi makan orang ni. Boleh ke? Dia kata boleh. Tak ada daging maksud macam mana? Tak, macam ini. Satu rumah ni. Okey, dia buat korban di rumah, okey. Rumah keluarga dia lah. Okey. Jadinya dia ni nak masak untuk orang yang gotong royong ni tak ada daging. Jadi dia ambil daging buat korban tu, lembu tu semuanya untuk korban. Jadi dia ambil dagingnya itu untuk masak sikit lah, masak bagi makan kat kawan yang boleh? Boleh ke? Maknanya dah selepas dibagi-bagi untuk yang pangkat upah tiada orang korban tu, selebihnya berlayar. Ya, maknanya kalau dia dah bagi-bagi semua, kalau ada kat dia lebih tu, dia buat itu dah, dia buat kenduri. Kan? Misalnya dia dah bagi pecah 3 tadi kan? Peserta, petugas, lepas tu yang bagi miskin kan? Okey. Sekarang ni bagi miskin ni mana kena bagi, dia dah siap, dia dah bagi agih semua dah. Okay, sekarang ni tanya pada petugas. Okey, sekarang ni tuan-tuan, kita ni ada daging 2, daging saya dengan daging tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan setuju tak? Daging kita semua ni kita buat kenduri. Kalau petugas-petugas setuju, okey lah boleh. Saya seekor lembu, saya punya 7 bahagian, saya punya. Sekarang ni kita pecah yang petugas-petugas. Kalau mereka itu tak nak, mereka nak juga 2 kilo bawa balik, bahagian kita yang 7 bahagian ni kita buat kenduri bagi makan mereka tu. Tapi kalau mereka setuju bahagian mereka tu dijadikan, dimasakkan untuk dimakan oleh semua, maka boleh ambil bahagian petugas. Maksudnya bukannya bahagian orang yang 7 orang tu luar daripada itu yang dimasak ni. Bahagian orang yang 7 orang yang korban tu tetap ada lah. Ini okay. Yang luar ni lembu lain lah. Bukan. Bahagian yang orang korban 7 orang ni okey. Bahagian tu okay. Yang nak dimasak ni okay. Yang nak dimasak ni dia ambil bahagian yang untuk bahagian miskin untuk. Kena agih dulu bagi miskin, baru boleh. Kalau ada lebih baru boleh buat yang itu. Selebihnya lah. Itu bahagian bagi miskin lah. Yang petugas tu, yang petugas kena tanya petugas masing-masing, dia orang setuju ke tak. Kalau tak setuju, tak boleh. Kalau setuju, mereka setuju, ada apalah, kita senang buat kerja sekali lah. Kalau kami bawa pun kadang takut tak masak, misalnya kata okey masak, buatlah sekali. Tapi mesti diagih, diberikan kepada fakir miskin dulu agihan mereka ni, barulah kalau ada lebih baru kita boleh buat kan
kenduri. Wallahu a'lam. Betul Okey, ada soalan lain yang akhir. Yang akhir. Kalau ada soalan akhir. Soalan akhir. Soalan akhir kalau ada. Ada soalan Okey, insya-Allah kita telah pun menjawab semua soalan tadi berkaitan dengan korban. InsyaAllah dan juga soalan yang lain. Mudah-mudahan soalan itu jawapannya okey. Dan macam saya kata tadi lah, kalau ada soalan-soalan berbangkit yang mungkin selepas ni mungkin akan jumpa jawapan-jawapan yang lain, boleh rujuk semula jawapan tu pada saya, menerusi SMS ataupun mesej WhatsApp ke talian 013 303 1703. Saya ulangi, 013 303 1703 untuk sebarang pertanyaan. Kalau ada soalan-soalan yang mungkin tak sempat ditanya, ataupun soalan-soalan tadi sekiranya dijumpai jawapan yang lain, misalnya jawapan yang lain, ataupun jawapan yang lain itu ada sandaran yang kuat, mungkin jawapan saya itu agak berbeza dengan jawapan lain itu, jadi mohon maklumkan kepada saya, ataupun sekiranya soalan itu diajukan kepada saya 013 303 1703 untuk sebarang mesej lah. Jadi mana nanti kita akan, kalau soalan belum ada jawapan, kita akan carikan jawapannya. Kalau soalan itu dah ada jawapan tapi ditemui jawapan yang berbeza, kita akan melihatnya semula, dan sekiranya jawapan itu betul, kita akan menerima jawapan. Maknanya saya akan beritahu balik apa yang saya ulas tu sebenarnya kurang tepat, yang ini lebih tepat. Ustaz, 3013 1703. Itu dia. Baik. Itu dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Ilmu sedikit yang dikongsikan, ilmu Allah SWT, dan sebarang kecacatan, kekurangan dalam majlis ilmu ini yang terkasar bahasa telah bicara, saya mohon ampun maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari puan-puan dan kakak sekalian. Sekarang dulu untuk kali ini, wallahu rasulam warahmatullahi fikum. Aku lakukan lazat ta'azim li walakum, dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih al-kafarah dan surah As. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارحم جميع هذا جد مرحومة تفرقنا بني تفرق معصومة. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلب بكلابه يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. والله يا منزل الكتاب ويا مجرى السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم وانصرنا عليهم فلبين السماء والسماء الرحمن الرحيم. ربنا زدنا موزنا فما يكفر. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وامسنا وعلمنا ولقائنا وضحانا إنك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك تطهرنا وانا فيها سكن وتهبنا فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم إنا منكم نتقبل وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kakak sekalian mana-mana yang nak beli buku, kalau hari ini boleh serahkan duitnya. Bulan depan saya akan bawa bersama buku Puan Nik. Apa namanya? Dua orang, kalau buat abadiah dengan Dia seorang je saya tengok.
Jadi tadi tak bagi ya. Dah bagi dah. Terus. Semua tu buat dah tu. Terus bos. Siapa punya? Kak Norma. Okey, terima kasih.